Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dadah terkawal 2025. Bersama saya Hakim Suhaimi dalam berita AADK edisi 28 Jun. Antara tajuk utama edisi ini, 275 juta penagih dadah direkod tahun 2020. Seramai 202 pegawai kaki tangan AADK terima suntikan pertama vaksin COVID-19. Pusat Gerakan Hotline AADK beroperasi 24 jam. Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Dadah dan Jenayah UNODC menerusi laporan dadah sedunia menyasarkan kira-kira 275 juta orang terlibat dengan penggunaan dadah bagi tahun 2020. Daripada jumlah itu, seramai 36 juta orang menghidap penyakit kecelaruan yang disebabkan oleh pengambilan dadah. Seperti yang diketahui umum, pengambilan dadah bukan sahaja memudaratkan kesihatan tubuh badan, malah ianya juga boleh merosakkan masa hadapan. Bersempena dengan Hari Anti Dadah Antarabangsa HADA 2021 yang disambut pada 26 Jun lalu, mesej kongsi fakta dadah selamatkan nyawa dijadikan tema untuk dibawa sebagai tunjang utama dalam usaha semua pihak bagi mematras gejala penagihan dadah. Perkongsian fakta dadah daripada aspek pencegahan dan rawatan perlu berdasarkan bukti yang datang daripada sumber informasi yang kukuh untuk menyebarkan maklumat yang tepat kepada orang awam. Menurut UNODC juga, usaha dalam mengenal pasti sebarang strategi baru menyeludup dadah harus diperketatkan agar dapat membantu setiap negara dalam memberi amaran kepada masyarakat sedunia. Meskipun dunia sedang berhadapan dengan krisis wabak COVID-19, aktiviti penyeludupan dadah masih giat dijalankan menerusi pengangkutan jet pribadi, laluan air dan sebagainya. Oleh itu, isu ini perlu diberi perhatian yang teliti agar aktiviti ini dapat dibendung. Seketika nanti, laporan khas sempena HADA 2021 daripada Estoro Awani. Positif HIV bukan bermaksud putus harapan, bukan juga pengakhiran hidup bagi kumpulan itu. Mereka mungkin pernah terkhilaf dalam mengatur langkah, namun mereka juga layak untuk peluang kedua. Sempena Hari Anti Dadah Antarabangsa yang disambut pada 26 Jun, ini kisah harapan kedua pesakit HIV di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Serendah, Selangor. Kes jangkitan HIV tertinggi yang dicatatkan di Malaysia adalah pada tahun 2002 iaitu 6,978 kes. Bagaimanapun, peratusan tersebut menunjukkan penurunan sebanyak 50% pada akhir tahun 2020. Kaji selidik juga menunjukkan jangkitan HIV baru melalui suntikan dadah menunjukkan penurunan kepada 164 kes pada 2020. Sejak virus pertama ini dikesan di dunia pada 1980-an, tiada penawar ditemukan setakat ini. Man bukan nama sebenar. Berusia 34 tahun pernah jadi hamba dadah. Episod hitam bagi pemuda berasal dari Jelebu Negeri Sembilan ini bermula pada 2002. Bermula dengan suka-suka, akhirnya menjadi hamba. Jarum ni susah dapat lah. Kalau ada dia orang keluar ke bandar ke apa, bawa dia jarum. Selalu macam tu lah. Bila kita dah ketagihan ni, jarum ni dah terfikir lah. Asal boleh kan. Main pakai-pakai lah. Walaupun kita dah tahu kawan tu ada HIV ke apa, kita pakai kan. 10 tahun berkongsi jarum suntikan dan keluar masuk penjara. Man masih terselamat. Namun pada 2012, dia disahkan positif virus pembunuh itu selepas membuat ujian di sebuah klinik kerajaan. Minda liar si penagih ini sekali lagi disentap selepas kawan berkongsi jarumnya ajal pada 2015 angkara HIV.
rasa macam hidup ni macam dah tak ada apa kan. Tapi macam mana pun saya terima sebab dah tahu risiko benda tu kan, tapi saya terima juga. 8 tahun rahsia itu disimpan daripada ahli keluarga dan sepanjang tempoh itu juga tiada sebarang rawatan dilakukan. Saya tak pernah share dengan family. Tahun lepas, awal tahun 2020, bila saya dekat penjara Sungai Udang masa tu, family saya datang, mak saya datang. Masa tu saya bagi tahu lah kat mak saya kan, kat family kan, yang saya ni mengidap HIV kan. Sebenarnya saya tak nak bagi tahu tu sebab tak nak bagi orang tu terasa hati ke kan, kecewa dengan saya apa kan. Sebab tu saya simpan lama-lama. Tapi saya tengok kasih sayang mak dengan family ni lah pada saya. Sebab kasih sayang diorang tu, saya kadang-kadang saya buka diri bagi tahu tu dengan diorang, biar dia orang boleh terima kan. Berbeza pula dengan kisah pemuda ini. Mahat, 27 tahun, dijangkiti HIV kerana seks rambang yang mula dilakukannya sejak berusia 18 tahun. 2 tahun lalu dia mula terjebak dengan dadah. Anak bongsu daripada 6 beradik ini hanya tahu dia dijangkiti HIV selepas melakukan ujian saringan di Puspen Jelebu Negeri Sembilan 6 bulan lalu. Asalnya bekas ejen hartanah ini ke Puspen untuk merawat ketagihan dadah sebelum dipindahkan ke Puspen Serendah selepas disahkan positif HIV. Memang saya pasti benda ini datang dari akibat daripada pergaulan bebas lah. Memang dari segi orang kata sexuality ke apa tu, memang saya dari starting 18 tahun saya memang meriah, orang kata aktif dalam bidang tu. Akan tapi 2 tahun lepas saya starting ambil dadah, so bukan setakat chest saja. So ambil jarum pun ada juga. Cuma saya tak yakin yang jarum, perkongsian jarum sebab saya tak kongsi jarum. Rutin hariannya mula terjejas susulan imun badan makin merosot. Paling dibimbangi ialah penerimaan keluarga serta kehidupannya di hari mendatang. So bila dah masuk sini, dapat keluarga beri sokongan moral yang orang kata agak di luar jangkaan saya lah. So dari situ orang kata tak apa. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda penting. Hanya sekali ia boleh meragutnya. Bertemu kembali, Pusat Gerakan Hotline PGH Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK beroperasi dalam tempoh 24 jam sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Pengoperasian itu bagi tujuan aduan permasalahan isu dadah dan khidmat kaunseling kepada mereka yang memerlukan. Sementara itu, operasi di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau Puspen turut berjalan seperti biasa, namun ia hanya melibatkan klien dan kaki tangan agensi secara dalaman. Semua aktiviti di luar Puspen AADK termasuk lawatan keluarga, waris orang awam, jabatan luar, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO ditangguhkan dalam tempoh PKP 3.0. Turut ditangguh ialah program atau aktiviti klien di luar Puspen dan program pra-penempatan pekerjaan klien sebagai usaha mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Selain itu, AADK juga mengambil keputusan untuk menangguhkan program bersemuka klien dalam pengawasan bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, program bersama klien dalam pengawasan itu dilakukan secara atas talian. Sebarang pertanyaan berhubung khidmat aduan berkaitan permasalahan dadah dan khidmat kaunseling boleh hubungi nombor telefon yang tertera. Sebelum ini, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan memutuskan untuk melanjutkan PKP 3.0 atau total lockdown di seluruh negara selama 14 hari bermula 15 hingga 28 Jun depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Ahad mengumumkan fasa pertama PKP 3.0 di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN yang dijadual berakhir pada 28 Jun tidak akan ditamatkan, malah diteruskan mungkin hingga pertengahan Julai ini. Beliau berkata fasa pertama itu dilanjutkan kerana jumlah kes COVID-19 di negara ini belum mencapai nilai ambang di bawah 4,000 kes seperti yang ditetapkan sebelum dapat beralih ke fasa seterusnya. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah.
hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Seramai 202 pegawai dan kaki tangan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menerima suntikan pertama vaksin COVID-19. Pemberian vaksin itu adalah sebahagian daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Salak Tinggi Sepang Selangor. Usaha tersebut adalah hasil inisiatif Unit Rawatan dan Perubatan AADK dan suntikan vaksin itu diadakan pada 21 dan 22 Jun lalu. Usaha itu nyata melegakan pegawai dan kaki tangan terlibat sekaligus bagi mengekang penularan jangkitan virus berkenaan. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Sebanyak 17 program sesi dialog antara pelbagai pihak dianjurkan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK sempena dengan sambutan Hari Antidadah Antarabangsa HADA 2021. Program bual bicara anjuran bahagian pencegahan dengan kerjasama AADK negeri berkenaan membincangkan pelbagai tajuk menarik dengan tumpuan utama ialah kepada tema HADA 2021 iaitu kongsi fakta dadah selamatkan nyawa. Kesemua program itu dijalankan secara maya menerusi siaran langsung di saluran Facebook AADK negeri masing-masing. Sementara itu, Unit Antarabangsa AADK turut menganjurkan siri webinar Drug Treatment Training for ASEAN Member State 2021 secara dalam talian melibatkan 10 buah negara anggota ASEAN pada 13 hingga 23 Julai depan. Penggunaan platform sosial media digunakan bagi sambutan kali ini kerana melihat kepada situasi pandemik COVID-19 selain mematuhi prosedur operasi standard SOP dan usaha memutus rantaian jangkitan wabak berkenaan. Untuk rekod HADA 2021 diraikan bersama misi untuk menguatkan lagi semangat dan menggembling tenaga dalam mencapai matlamat bebas dadah dalam kalangan masyarakat antarabangsa. Tema kongsi fakta dadah selamatkan nyawa dipilih selari dengan matlamat agensi berkaitan dalam berkongsi fakta tentang penyalahgunaan dadah, bermula dari risiko kesihatan serta cara untuk menangani isu dadah sedunia kepada aspek pencegahan, rawatan dan pemulihan yang berdasarkan bukti kukuh. Sejajar dengan isu COVID-19 yang kian menular hari ini, amatlah penting bagi seluruh masyarakat antarabangsa untuk mengekalkan kesihatan yang baik serta saling mengingati antara satu sama lain untuk sentiasa melindungi diri termasuk dari penyalahgunaan dadah. Sempena dengan memperingati Hari Antidadah Antarabangsa HADA 2021, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Serian dengan kerjasama Skuad Antidadah dan Persatuan Mencegah Dadah Kebangsaan Pemadam menganjurkan program Jihad COVID-19 Menderma Darah. Program itu bertujuan menggalakkan masyarakat menderma darah selain membantu Pusat Darah Negara PDN dalam menampung bekalan darah untuk kegunaan hospital Serian. Usaha itu juga dapat membantu mereka yang memerlukan darah dalam tempoh pandemik COVID-19. Aktiviti ini juga adalah inisiatif bersama untuk mempromosi HADA 2021 yang mengetengahkan tema kongsi fakta dadah selamatkan nyawa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menderma darah dalam komuniti setempat dan amalan cara hidup yang sihat. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang ditetapkan kerajaan. Kepulihan anda, keperhatian kami. Lebih baik cegah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.